Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila sahib hadzal kitab wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyaikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 14 pada katanya babu awqatis salah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Babu awqatis salati. Ay hadza babu fi bayani awqatis salah. Ini suatu bab pada menyatakan yakni menerangkan segala waktu sembahyang. Waktu sembahyang di sini maksudnya sembahyang yang maktubah, iaitu sembahyang yang 5 waktu ni. Bermula, jadi sembahyang itu sendiri maksudnya pada bahasa iaitu ad-du'a. As-salatu lughatan ad-du'a. Semata-mata kita doa, maka tu dipanggilkan sembahyang pada bahasa. Adapun pada istilah ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim, iaitu beberapa perbuatan, perkataan yang kita mulakan dengan takbir, yang kita sudahi dengan memberi salam, dengan niat yang tertentu. Itu dikatakan solat pada istilah fuqaha. Beberapa perbuatan rukun fi'li, dan beberapa perkataan itu rukun qauli. Dalam solat ada 5. Yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Kita mula dengan takbir, kerana itu dikatakan takbiratul ihram, disudahi pula dengan memberi salam. Baik. Bermula awal waktu zuhur itu apabila gelincir matahari. Jadi mengetahui bagi masuknya waktu ini salah satu daripada syarat untuk sah ibadat solat, iaitu kena mengetahuikan waktu, mengetahuikan arah. Jadi mengetahuikan waktu itu ada dengan cara yakin, ada dengan cara zon. Dengan cara yakin seperti mana yang dia akan sebut, melalui matahari, naik fajar, jatuhnya matahari, itu yang lagi dia akan sebut. Adapun dengan cara zon tu dengan cara kita melihat ke takwim, melihat ke jam, itu dengan cara zon. Bermula awal waktu zuhur itu apabila gelincir matahari. Ini maksudnya awal zuhur. Dia tak, kalau banyak-banyak ke kitab, dalam kitab hak kita mengaji ni, dia sebut
semaya ni dengan zuhur terlebih dahulu. Kemudian asar, maghrib, isyak, barulah subuh. Kalau bagi kita hak kebiasaan sekarang ni, kita mula dengan subuh dulu sebutan. Jadi ani ulama kita dia sebut dengan zuhur dulu dan kemudian ke subuh itu kerananya syariat mula-mula yang wajib untuk kita solat ni ialah solat zuhur. Setelah daripada Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu subuh tu Jibril tak mari ajar lagi. Masuknya zuhur, barulah Sayyidina Jibril mari turun ke ajar ke solat zuhur. Dan Sayyidina Jibril alaihissalam pada pada hari yang pertama dia datang dengan awal waktu zuhur, iaitu orang panggil ada sedikit bayang-bayang. Kemudiannya dia mari awal waktu asar, awal waktu maghrib, awal waktu isyak dan awal waktu subuh untuk mengajarkan solat tadi. Kemudian dia datang pada hari yang kedua tu dia mari mengajar pada akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, sehinggalah kepada akhir waktu subuh. Maka pada dua keadaan itulah disebutkan inilah antara dua waktu bagi solat. Maksudnya orang panggil di manakah mulanya zuhur dan di manakah sudah waktu zuhur. Begitu jugalah dengan di manakah awal bagi asar dan sudahnya waktu asar dan solat-solat yang lain. Maka kerana itulah kita dapat memahami manakah waktu zuhur. Kemudian lagi akan datang musannif rahimahullah ta'ala akan mendatangkan kepada kita jenis-jenis waktu zuhur tersebut. Bermula awal waktu zuhur itu apabila gelincirnya matahari sedikit ke pihak maghrib. Maghrib ni maksudnya pihak jatuhnya matahari. Supaya sekarang ni cahaya matahari ni nak jatuh dah. Jadi maksudnya matahari itu bila ia menegak, dia jatuh sedikit saja. Maksudnya kalau kata kita pacak ke sesuatu, ada dah bayar-bayar sedikit objek, maka masuklah waktu bagi zuhur. Dan akhir bagi waktu zuhur, jadilah bayang-bayang barang yang suatu sebagai suatu. Maksudnya habis waktu dia saat itu dengan bayang-bayang tu menyamai bagi ketinggian bagi objek. Objek kita pacak. Akhirnya jadilah bayang-bayang barang yang suatu sebagainya lain daripada bayang-bayang rembang. Bayang-bayang rembang ni maksudnya matahari itu naik secara menyerong sedikit. Maksudnya bayang-bayang rembang ni kita tak boleh nak buat ambil kira lah pada ukuran bayang-bayang objek saat ni. Tu adalah pada pengajian ilmu falaknya. Cuma dia kata lain daripada bayang-bayang rembang, tak ambil kira. Kata kebanyakan ulama bahawa adalah pada zuhur itu 3 waktu. Ni dia nak terang lebih lanjut ke kita. Jadi kita tahu awal waktu zuhur ada sedikit bayar-bayar. Habis dia dengan bayar-bayar tu sama dengan objek tadi. Baik. Hak tu hak secara basicnya awal dan akhir waktu zuhur. Cuma di sini dia sebutkan pula pembahagian waktu di dalam waktu zuhur tadi. Ada 3 bahagian waktu. Yang pertamanya dia panggil dengan waktu fadilah. Fadilah ni maksud kata waktu hak lebih lah. Iaitu mana waktu fadilah? Awal waktu. Awal waktu ni kata guru kami, awal waktu ni bukan kata masuknya waktu terus solat dak lah. Bukan ukuran dia begitu. Awal waktu ni dengan masuknya waktu, kemudian beberapa minit yang kemudian, supaya sekarang dah 10 minit lepas pada azan baru iqamah. Tu masih lagi dikategorikan sebagai awal waktu. Kerana awal waktu yang di sini ialah bila masuknya waktu zuhur atau waktu asar, dengan kita nak mempersiapkan diri untuk solat, dan kita melaksana 2 rakaat solat qabliyah sebelum padanya,
Kemudian kita pun nak solat fardu zuhur ataupun asar, maka itu masih lagi dikategorikan sebagai awal waktu. Jangan pula kita faham awal waktu juga, masuk waktu kena terus semaya. Jadi semaya sunat qabliyah pun tak buat dah. Apa? Nak kejar pada fadilah awal waktu. Tidak. Jadi awal waktu tu masih lagi dikategorikan dengan kita duduk ambil sedikit masa untuk iqamah tu, masih lagi dikirakan dengan sebagai awal waktu. Kedua, daripada 3 waktu pembahagian waktu bagi zuhur ni, ikhtiar, dia panggil waktu yang diberi pilih. Keduanya waktu ikhtiar, iaitu akhir waktu. Maksudnya daripada awal waktu sehinggalah sebelum daripada habisnya zuhur saat ni, maka itu dipanggil waktu ikhtiar, waktu yang kita diberi pilih. Kita nak semaya waktu mana tak mengapa. Dia bila masuknya waktu, wajib kita solat. Kecuali tak mengapa kita melambatkan sedikit solat kita bila kita niat untuk melaksanakannya di dalam waktu. Bila kita niat untuk nak melaksanakannya dalam waktu, maka tak mengapa kita melambatkan sedikit. Kenapa? Kerana waktu itu mudayyak. Dia ada dua keadaan. Ada yang muasa', yang disempitkan. Bila sampai waktu kena buat selalu dah. Ada yang mudayyak, yang diluahkan masa dia, seperti mana waktu-waktu bagi solat. Samalah dengan haji tu. Bila masuk dah, cukup dah syarat wajib dia, tidaklah kata kita kena pergi selalu buat. Boleh saja kita nak tangguhkan dulu, kita pergi pada tahun depan ataupun mana-mana tahun. Cumanya kita sekarang ni dengan kotanya orang panggil susah. Lepas tu boleh panggilan tu pun bukan main lama tunggu. Maka kita pergi selalulah. Ya tak seperti mana zaman dulu. Baik, tu nak kata masalah yang diluaskan waktu dia. Ketiganya uzur. Dia ada panggil waktu uzur mana? Iaitu mengerjakan zuhur di dalam waktu asar pada orang yang pergi-pergi. Maksudnya orang yang musafir. Kita buat jamak takhir. Jadi kita semaya zuhur dalam waktu asar. Bolehkah? Boleh. Dia panggil waktu uzur. Dia panggil kita buat jamak takhir zuhur dalam waktu asar. Tu kita mengajilah dalam kitab Makhzan tu pun ada dah kita duk baca ni. Iaitu manakah dia yang lebih afdal? Sama ada kita jamak takdim, jamak takhir, ialah jamak takhir ataupun jamak takdim. Maka yang lebih afdalnya ialah waktu yang kita berhenti. Kalau kita berhenti waktu zuhur, afdal kita semaya zuhur. Maksudnya jamak takdim. Kalau kita berhenti waktu asar dalam perjalanan, maka afdal kita jamak takhir. Itu cara dia. Tu tak apalah. Hak tu pengajian masalah orang panggil jamak qasar. Yang penting di sini kita kena tahu kata waktu bagi solat zuhur tu ada 3 martabat. Ada hak fadilah, ada hak ikhtiari, waktu ikhtiar, dan ada waktu uzur. Yang mana boleh kita semayakan zuhur dalam waktu asar pada masalah orang yang musafir. Dan demikian lagi uzur iaitu darurah. Kalau kita nak kira suku pun tak apa ni, buat pak ni. Tapi di sini dia kira waktu darurah tu kira waktu uzur juga. Seperti seorang yang hilang maniknya. Ia panggil waktu uzur juga. Jadi uzur ni ada 2 keadaan. Ada uzur yang jenis jamak. Ada uzur yang mana masalah hilang manik. Manik ni apa? Manik ni maksudnya sesuatu benda yang menegah kita daripada solat. Apa dia benda menegah kita daripada solat? Seperti haid, nifas. Tu benda tu menegahkan kita daripada solat. Nahnu nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Itu hadis. Pada masalah qada. Apa ni? Mana dah? Ada hak nasnya. Orang perempuan bila kata dia mari ke darah, maka ditegahkan dia daripada solat. Ada hak lain. Jadi maksudnya bila kata berhenti darah, maka tak ada manik. Tak ada manik, maka wajib solat. Sedangkan waktu tu hampir dah habis. Kalau kita semaya pun jadi semaya di luar waktu dah.
Maksudnya ada sebentar saja hak dalam waktu, hak lebihnya di luar waktu. Maksudnya masuk waktu asar dah, tak mengapa. Itu dia panggil waktu darurah. Seperti macam mana? Seperti seorang hilang maniknya. Manik ni benda hak menegah pada solat. Seperti mana manik? Gila. Orang gila tak wajib semaya. Tiba-tiba nak habis waktu zuhur. Orang Kelantan panggil nak habis lot dah waktu zuhur. Tinggal 2-3 saat ke. Atau berkata seminit lah. Baru hilang gila dia. Siomel dia waktu tu. Wajib dia semaya zuhur. Atau sangat sakit, atau pitam, atau hid yang didapatnya di dalam waktu itu pada takbiratul ihram. Boleh deh? Ni masalah perempuan hid ni, kita baru kecek kemarin tapi tak setuhlah hak ni. Sebab orang panggil pembicaraan dia tu tak panjang bab hid. Tapi kalau kita mengaji hak sebelum pada ni pun ada dah sebut, masalah perempuan kalau katakanlah dia berhenti darah haid tadi tu dalam waktu. Sedangkan masa tak banyak dah. Qadar takbiratul ihram saja ada masa, maka wajib atas dia tu semaya zuhur tadi. Semaya ke zuhur tadi. Asar begitu juga. Dia bahkan kalau katakanlah dia saat ni tu berhenti darah dia waktu asar, maka wajib dia qada ke zuhur, kerana zuhur dan asar tu dia panggil waktu yang boleh dijamakkan. Adapun kalau katakanlah dia mari darah ketika mana baru masuk zuhur, lain dah. Jadi katakanlah dia mari darah ketika mana baru masuk zuhur. Bila baru seminit masuk zuhur mari darah. Wajib qada dia semaya zuhur tadi ataupun mengqada ke zuhur saat ni tak wajib lah. Kenapa? Kerana masa seminit saat ni tu tak sempat untuk dia nak solat zuhur. Kalau dia solat selalu pun tak sempat. Kecuali dia mari darah saat ni tu 10 minit dah setelah daripada masuk zuhur. Maksud katanya kalau dia semaya selalu zuhur sempat. Jadi pada waktu zuhur tu wajib dia qada, kemudian daripada dia suci. Ingat orang Tino tu. Orang Tino masalah hid ni enggak banyak perkara lah. Dia bukan masalah mari darah tak mari darah. Bukan masalah tu saja hak perlu orang perempuan reti. Tetapi banyak perkara hak kadang-kadang kita kata di muslimat ni, orang perempuan muslimat kita ni kadang-kadang dia tak memahami hukum-hukum hak berkaitan dengan haid nifas dia saat ni. Bukan sekadar nak tahu hak mana haid, hak mana nifas saja, tetapi benda-benda hak lain hak berkaitan dengannya pun dia kena ambil tahu juga. Dan demikian lagi uzur iaitu daras dan waktu haram. Waktu haram itu kena kira agak 4 dalam ni. Tapi kira sekali hak boh 3 saat ni. Dan waktu haram itu iaitu tiada cukup sembahyang di dalam waktu itu jikalau gugur adaan sekalipun. Adaan ni maksudnya gugur semaya dia sekalipun, tetap dia panggil haram waktu saat ni. Macam mana? Waktu haram ni beginilah. Kita kata dia kata apa? Waktu haram iaitu tiada cukup sembahyang, tak sempat. Katakanlah masa saat ni tinggal 2 minit. Contoh kita letak zuhur tinggal 2 minit dah lagi. Dia melambat-lambatkan sembahyang zuhur sehinggalah zuhur tu tinggal 2 minit saja lagi. Maka pada waktu tersebut hukumnya haram. Bukan haram semaya, tetapi haram dia nak memperlewat-lewat sehingga sampai masa tu 2 minit dah lagi nak masuk asar. Jadi pada waktu tu tetap dia tu kena semaya, dia berdosa kerana melambatkan. Kenapa? Kerana bila 2 minit dah lagi tinggal semaya, waktu semaya, maksudnya lagu-lagu makna dia akan hanya sempat sembahyang 2 rakaat ataupun 1 rakaat saja, dan bakinya dia akan semaya di dalam waktu asar. Itulah yang dikatakan waktu yang haram. Bukan kata semaya tu haram, tetapi memperlambat sehingga masuknya waktu tahrim tu haram.
Tetapi asi jua maksudnya solat dia saat ni sah. Sebab adaan ni maksudnya dia jadi tunai bila kita dapat serakaat saja dalam waktu, maka dia jadi tunai dah. Ni dia jadi tunai dah. Walaupun kata jadi adaan jadi tunai zuhur kita saat ni, tetapi tetap asi jua. Asi ni berdosa lah. Kenapa berdosa? Kerana dia memperlambatkan semaya tadi. Maka kerana tu dihukumkan berdosa. Adapun waktu fadilah dan waktu darurah dan haram itu adalah sekaliannya itu waktu, maksudnya waktu-waktu bagi semaya asar, maghrib, isyak, subuh, begitulah. Hak awal waktu tu dipanggil waktu fadilah. Lepas tu ada waktu hak dikatakan waktu darurah. Waktu darurah, masalah dia kehilangan manik, seperti haid nifah dia. Yang mana ada lagi waktu untuk takbiratul ihram. Dan haram, waktu haram itu iaitu dia sengaja melambat-lambatkan sembahyang sehingga tidak sempat untuk menyelesaikan sekalian rakaat sembahyang dia tu di dalam waktu. Jadi dia kata waktu fadilah, waktu darurah, waktu haram, begitulah pada waktu-waktu yang lain daripada waktu zuhur. Ni. Sebermula awal waktu bagi asar pula, itu apabila keluar waktu zuhur. Bila keluar waktu zuhur, masuklah waktu asar dan bertambah sedikit bayang-bayang suatu. Bila bayang-bayang suatu tu lebih panjang sedikit daripada objek yang kita pacak, maka masuklah waktu asar. Dan akhir waktunya waktu asar hingga ghurub. Ghurub ni maksudnya hingga tenggelamnya matahari. Habislah waktu asar. Ya kalau kata kita duduk di kampung biasa kita ni, kita tak nampak sangat. Kalau duduk di mana, di tepi-tepi pantai ke, tempat-tempat tinggi ke, kita nampaklah tenggelamnya matahari tu. Tenggelam tu maksudnya tenggelam sekalian. Ghurub ialah tenggelam sekalian matahari. Habislah waktu asar. Habis waktu asar dia kira masuknya waktu maghrib. Syahdan adalah waktu asar itu 7 waktu. Ya kira asar pula ada 7 ni. Pertama waktu fadilah dia panggil, iaitu mana waktu fadilah? Awal waktu asar dia panggil waktu fadilah. Kedua waktu ikhtiar. Waktu fadilah ni maksudnya awal lah. Awal tu kita kecek dah, seperti mana awal waktu zuhur. Bukan kata masuk tu kena buat selalu baru boleh dapat awal dah. Maksudnya ada lagi masa dalam 10 minit tu, ia masih lagi dikirakan awal waktu. Jadi tak payah nak gaduh, nak komak sangat lah. Nampak? Jadi masuk waktu saat ni, orang panggil demo nak ambil wuduk ke, hak moleknya siap dia awal lagi. Tapi semua orang ni tak semua juruh supaya kita. Yang buat pandai juruh wali belakang orang lain, moga kita jenis juruh ada. Maksudnya kena ambil timbang orang lain jugalah. Selagi mana ada lagi qada awal waktu, maka kita ambil lah. Qada 10 minit biasa masjid-masjid pun. Ni pahazal qomat lalu. Nyanyo kok orang. Nak semaya sunat gapo, kecuali lah kita tu azal lewat dah. Waktu fadilah iaitu awal waktu, keduanya waktu ikhtiar, waktu hak diberi pilih, iaitu hingga jadi bayang-bayang suatu. Dua yakni 2 kali sebagainya, seperti mana panjang sesuatu 2 kali ganda, bayang-bayang tu jadi. Tu waktu ikhtiar dia. Lain daripada bayang-bayang rembang. Rembang ni jangan buat kira lah. Dia jadi lain pula aturan dia. Ketiga, jadi adanya waktu fadilah, awal waktu ikhtiar, daripada awal tu sehingga kepada bayar-bayar tu 2 kali tinggi daripada objek yang kita pacak. Ketiga dia panggil waktu jawaz. Mana waktu jawaz? Dengan tiada karohah. Dia ada hak karohah. Karohah ni maksudnya makruh. Harus dengan tidak makruh, iaitu hingga kuning matahari. Matahari itu kuning dah. Nak maghrib dah. Keempat,
waktu karahiyah iaitu hampir akan masuk matahari. Ya bila kuning saat ni tu matahari pun nak koho masuk ke kaki kaki bukit tu. Jadi semakin nak masuk dah tu, nak masuk kepada maghrib lah tu. Hak tu makruh dah lah tu. Kita pelambat. Kelima, waktu uzur. Waktu uzur ni serupa dengan zuhur tadilah. Ada masalah mana? Masalah darurah tadi. Masalah hilangnya manik. Keenam, waktu darurah. Jadi uzur lain, darurah ia kira lain sini weh. Jadi uzur tadi kan dia sebut ada berapa? 2 jenis. Iaitu buat secara jamak uzur saat ni, ataupun disebabkan darurah hilangnya manik. Jadi di sini tengok dia kira suku. Uzur tu suku, darurah tu suku. Tak ada masalah lah kita nak kira suku ke. Ketujuh, waktu tahrim. Waktu tahrim ni macam mana? Iaitu bila kita melambatkan sembahyang asar sehingga tidak sempat menghabiskan keempat-empat rakaat sembahyang asar kita tu di dalam waktu, maka namanya waktu tahrim. Sesat situ. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, sebermula awal waktu maghrib itu iaitu tak kala masuk matahari. Dia kena masuk sekalian matahari. Dia kena masuk sekalian matahari tu masuk habis. Kalau masuk sikit tu tak masuk maghrib lagi, habis masuk. Berbeza dengan habis waktu subuh. Habis waktu subuh ni dengan naik sedikit matahari, habis dah waktu subuh. Pada masalah masuknya maghrib dan habisnya asar, masuk sekalian bulatan matahari itu. Tak kala masuk matahari, yakni sekalian matahari, hingga lenyap sopok yang merah. Orang panggil mula daripada masuknya matahari sehingga hilangnya sopok ahmar, sopok merah. Jadi bila dia orang panggil masuk matahari habis, dia biasanya dia akan naik sopok merah lah di kaki bukit tu. Bila naik orang panggil sopok merah saat ni tu, nak masuk isyak dia hilang benda tu. Masuknya isyak. Syahdan adalah pada maghrib itu 5 waktu. Pertamanya waktu fadilah. Waktu hak lebih iaitu awal waktulah. Dia bahkan kalau hak maghrib ni gak atas kaul hak qadingnya, kalau masuk maghrib tak sembahyang maghrib selalu, dia kira sembahyang di luar waktu dah. Hak tu siapa gitu mau kau hak sebelum pada ni. Pendapat Imam Syafi'i sebelum padanya. Sebab tu ada saja pendapat yang kata maghrib ni tak dibuat ke solat sunat qabliyah. Tapi hak mengikut kaul hak jadinya maghrib saat ni tu selagi mana tak masuk waktu isyak lah. Kemudian ikhtiar, iaitu awal waktu bagi maghrib. Kedua, waktu jawaz. Maksud katanya hak fadilat dengan ikhtiar tu kena kepada awal waktu maghrib. Keduanya waktu jawaz, waktu yang harus, jawaz ni harus, iaitu belum lenyap sopok yang merah, belum masuk isyak lagi lah. Ketiga, waktu uzur. Waktu uzur tu serupa tadilah, iaitu buat jamak maghrib dalam isyak, jamak takhir. Keempat, waktu darurah. Apa dia waktu darurah? Serupa tadilah, hilangnya manik. Nak habis maghrib barulah putusnya darah haid. Jadi waktu tu dia panggil waktu darurah. Wajib juga semaya tu. Jadi tak sempat nak semaya lah. Moga kita nak suci-suci dulu gapo, maka kita semaya luar waktu lah. Nak buat mana kalau tak sempat? Asal kata ada lagi qada takbiratul ihram saat ni. Kelima, waktu tahrim. Tahrim ni hak masalah tadi. Kita sengaja memperlambat ke maghrib sehingga tak dapat menyelesaikan ketiga-tiga rakaat maghrib itu di dalam waktu dia. Maka namanya tahrim, waktu tahrim.
Sebermula awal waktu isyak itu iaitu tak kala lenyaplah sopok yang merah. Masuklah isyak. Dan akhir waktunya, akhir bagi waktu isyak itu hingga fajar shadiq. Fajar shadiq ni macam mana? Dia ada dua ni. Yang pertama dia panggil fajar kazib. Yang keduanya dipanggil fajar shadiq. Fajar kazib ni dia naik secara menegak. Dia panggil tulan, dia naik. Fajar tu secara menegak dan dia akan hilang. Tu dia panggil fajar kazib, nipu lah tu. Adapun fajar shadiq ni dia naik fajar tu secara ardon, melintang. Dia naik sehingga naik matahari. Dia tak hilang dah fajar tu. Tu dia panggil waktu isyak. Habis waktu isyak dengan naiknya fajar shadiq, iaitu masuknya waktu subuh. Ketiga, waktu jawas. Lagi tiada karahah, iaitu mana? Hingga terbit fajar kazib. Moga fajar kazib tu bila ia terbit, ia tak masuk lagi subuh, masih kekal lagi isyak. Tu dia panggil waktu tu waktu jawas, tetapi tak makruh. Jawas serta tidak makruh. Keempat, waktu jawas serta karahiyah, iaitu mana? Daripada fajar kazib. Fajar kazib saat ni hamba ya dah. Naik secara menegak tadi. Hingga fajar shadiq. Waktu tu dia panggil karahiyah. Kelima, waktu uzur. Waktu uzur supaya saat ni lah. Kalau keenam, waktu darurah. Waktu darurah pun supaya saat ni juga, itu hilangnya gapo saat ni? Hilangnya manik. Hilangnya manik, benda hak menegah pada semaya. Ketujuh, waktu tahrim. Waktu tahrim maksudnya kita tak sempat nak menyempurnakan isyak dalam waktu isyak. Dia panggil waktu tahrim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, sebermula awal waktu subuh itu, iaitu mana awal waktu subuh? Tak kala terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu naik secara melintang. Iaitu apa fajar shadiq? Guris yang putih pada tepi langit. Ada naik cahaya putih tepi langit. Kemudian daripada fajar kazib. Dia kazib dulu baru shadiq. Iaitu kazib tu apa? Garis garis yang pada putih pada bujur, naik secara tulan, menegak. Bujur langit. Hak tu tak masuk subuh lagi lah. Fajar kazib tu masih lagi waktu isyak. Maka kelam pula ia fajar saat ni. Tu kazib ni, dia naik dulu cahaya, lepas tu dia hilang. Tu masuk kelam. Kelam ni maksudnya jadi gelap semula lah. Kemudian maka datang fajar shadiq, iaitulah awal waktu bagi subuh. Masuklah subuh. Selesai dah ni. Jadi kita faham dah tu. Waktu-waktu bagi solat ni ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiyar, ada waktu jawas, ada waktu darurah, ada waktu uzur, ada waktu haram. Gitu. Ni kalau tahunnya awal waktu, akhir waktu ya. Tak apa dah lah. Ni bagus dah tu. Kalau je di masjid gapo semua kita tengok dah ni. Masuk waktu je. Ia tak ada sebut waktu darurah, waktu uzur ataupun waktu ikhtiyar ke gapo. Dia hanya sebut masuk waktu zuhur sikit, waktu asar sikit. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Jadi kena faham lah hok kata waktu fadilah, hok awal waktu tu masih ada ni. Tu kata guru kita lah, dia kata kiraannya dengan masuk waktu dengan orang nak bersiap dengan semaya 2 rakaat. Lepas pada tu kita terus semaya fardu, masih lagi dikira ke awal waktu. Syahdan adalah pada waktu subuh itu 6 waktu. Pertamanya waktu fadilah, yakni awal waktulah waktu fadilah. Iaitu awalnya. Kedua waktu ikhtiyar, yakni waktu kita boleh pilih, iaitu hingga kabur siang. Nak cerah dah lah, nak cerah, nak alah cerah, tak cerah lagi. Tu waktu ikhtiyar, waktu hak boleh pilih. Ketiga, waktu jawas,
Ni banyak lon ini orang dak buat apa nama ni? Video mengaku bangun awal pagi lah. Jadi maksud katanya orang lah ni nak bangun awal pagi ni jari orang ni. Jari orang. Kalau jumpa orang boleh bangun awal pagi tu ketahuilah orang tu orang hok juruh zaman lah ni. Ni nak jumpa orang bangun awal zaman ni susah. Boleh bangun sebelum subuh pula gak. Oh masya-Allah lah. Baik. Keduanya waktu ikhtiar iaitu hingga kabur-kabur siang. Ketiganya waktu jawas lagi tiada karahiyah, tak makruh, iaitu mana? Hingga ada merah di tepi langit. Nak naik fajar, nak naik orang panggil matahari dah tu, tak naik lagi. Tu dia kata harus lagi tak makruh lagi. Keempat, waktu jawas karahiyah, maksudnya nak makruh dah. Makruh dah. Harus tu harus tapi makruh. Iaitu hingga dapat sembahyang kemudian maka keluar matahari. Bobo teluh lah dia panggilnya. Semaya kita tu dalam waktu tu bobo teluh. Habis semaya, habis waktu. Kelima, waktu tahrim. Mana waktu tahrim? Iaitu tiada cukup sembahyang di dalamnya. Maksud kata kita sembahyang subuh tu 2 rakaat sembahyang subuh tu tak ada habis dalam waktu subuh. Maksudnya ada hok termasuk pada luar waktu. Termasuk luar waktu, terkeluar luar waktu. Baru kena ni. Ada hok juzuk daripada 2 rakaat sembahyang subuh tu terkeluar daripada waktu subuh. Gitu. Tiada cukup sembahyang di dalamnya dalam waktu. Jadi waktu tahrim dah tu. Jadi kita sembahyang subuh berapa minit? Ringkas-ringkas lah. 4 minit ni. Ringkas dah tu rasanya. 4-5 minit kita letak. Jadi kalau katalah kita saat ni tu seminit 2 dah lagi tinggal subuh baru nak start sembahyang. Tu maksud katanya kita tu sembahyang waktu tahrim dah lah. Tapi kena faham. Kalau kata kita ni kuci je dah. Umpamanya tak sedar. Sedar tu lewat. Subuh nak habis dah. Hak tu tak berdosa. Sebab kita tak sengaja. Ya kena faham hak mana berdosa, hak mana tak berdosa. Kita koci dah jam gapo mungkin kerana penat sangat kau kita jadi tak terbangun juga. Jadi bangun pun nak habis waktu ataupun waktu tu habis dah. Tak berdosa. Bila tak berdosa, jangan sengaja pula ni. Ni memang kita tak sengaja. Bila tak berdosa, maka sunat kita qada dengan segera. Kalau habis dah waktu. Tapi kalau kita sengaja, maksud katanya kita ataupun kita sedar dah waktu subuh ataupun tengok bola siapa subuh dah. Tapi kita tidur. Sehingga kita bangun tu habis dah waktu subuh. Maka hak tu dia panggil berdosa kerana meninggal ke solat. Kerana kita sedar waktu subuh tadi. Atau pada waktu tu kita wajib bersegera dengan qada. Kena ambil cara tu. Jadi kita tahu hak mana sunat, hak mana wajib. Kadang-kadang bukan nak berlaku di kita, nak berlaku di orang, nak ayat hukum di orang. Maka murak daripada waktu tahrim itu iaitu durhaka. Tu maksud kata tahrim tu. Apa tahrim? Ini waktu tu kita pelewat siapa-siapa waktu tu orang panggil durhaka. Hamba yang durhaka pada Tuhan dia. Iaitu durhaka barang siapa sembahyang hingga gugur setengah sembahyangnya dalam waktu. Maksud katanya kita sembahyang tu tak ada habis pada waktu tersebut. Jadi terpaksa terkeluar daripada waktu. Hingga gugur setengah sembahyangnya di dalam waktu. Dan setengahnya di luar waktu. Habis itu. Keenamnya waktu darurah. Waktu darurah bagi subuh lah. Mana? Iaitu hilangnya manik. Maksudnya nak habis subuh lok-lok dah, barulah darah kita berhenti. Ataupun baru kita siomel daripada gila kita. Maka pada waktu tu kita kena sembahyang.
Kena semayalah. Sebab kita ada dapat waktu walaupun qada takbiratul ihram. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun pada menyatakan syarat wajib. Habis dia ni. Dah habis kita pada bicara awqatis solah, waktu bagi solat. InsyaAllah kita sambung pula pada minggu hadapan. Dia ada demo tanya ni bagaimana? Kalau bangun lewat kena niat qada ke niat subuh biasa? Comel juga soalan ni. Kalau kita bangun lewat kena niat qada ke niat subuh biasa? Maka jawabnya kita tak perlu niat qada, tak perlu niat adaan. Subuh biasa tu maksudnya niat adaan lah. Tak perlu niat qadaan, tak perlu niat adaan. Kecuali kalau kita memang yakin dalam waktu, maka niat adaan tak ada masalah. Moga sunat, bukan wajib. Kalau yakin dah memang terkeluar dah solat waktu saat ni tu daripada waktu subuh, maka kita niat qadaan. Tapi kalau kita tak yakin, ada lagi ke dak waktu subuh ni, kau habis dah waktu, tak cerak, maka pada waktu tu kita niat usolli fardhu subhi padai. Tak perlu nak niat adaan ko, qadaan ko. Kalau kita niat qadaan sedangkan masih lagi ada adaan, jadi orang panggil tak jadilah solat kita tu. Kecuali kita niat qadaan atau adaan pada bahasa. Maka hak tu tak mengapa kerana makna dia sama adaan atau qadaan pada bahasa. Tu dalam kitab Fatawa Fataniyah. Syekh Ahmad rasanya pun dia ada cara pada masalah nak niat qadaan ke nak niat adaan. Jadi pendek kata mana-mana solat pun sama. Kalau kita tak cerak adaan, tak cerak masih ada waktu ke ataupun sudah habis, maka tak perlu niat adaan, tak perlu niat qadaan. Niat adaan atau qadaan ni hanya hukum dia sunat. Ni. Jadi kalau tak cerak tak payahlah. Takut dibimbangi nak jadi kerosak pula ibadat kita. Hok molek-molek tak rosak jadi rosak sebab kita hidup niat adaan ataupun qadaan tadi. Baik ni. Terlepas subuh, sedar-sedar pagi sudah. Tapi kita tak terus solat secepat mungkin, berdosa ke tak? Tu kita ayat dah tadi ni. Kalau kata kita saat ni bangun dalam keadaan kita tu memang tak sedar waktu subuh. Jadi pada waktu tu kita orang panggil tinggal semaya dengan keadaan uzur syar'i dia panggil. Sebab memang kita bukan sengaja nak tinggal semaya tak tersedar. Kita umpama kita koci je dah ko, ataupun je tu tak bunyi ko, tak ada bateri ko, jadi tak sedar habis dah waktu, maka sunat kita menyegera, tak wajib menyegera. Jangan kata tak wajib tak payah mai selalu, jangan gitu pula. Tapi kalau kita sedar dah dalam waktu, maksud kata ataupun kita tinggal semaya tu tidak uzur syar'i, tinggal sebab malas ko, maka pada waktu tu wajib kena qada dengan bersegera. Lambat kita mengqada ke semaya, maka berdosalah kita. Duk berdosa sama. Sebab bagi tu wajib qada segera, kita melambat. Inilah isu hak terjadi masuk Ramadan. Masuk Ramadan tanya pula soalan, boleh qada nak tarawih sedekah belum selesai qada semaya. Tu je masalah isunya. Sepatutnya qada semaya ni kalau kita zaman werung, zaman nakal, zaman muda kita gitu tinggal dengan sengaja dah kita kata pendek katanya. Sepatutnya itulah kita kena qada. Kita tak qada sampai sekarang, tak boleh lagi kita tanya nak tarawih ke nak qada. Tak. Duduk berdosa, duduk gitu lagi duduk berdosa sebab kita tak menyegerakan. Kalau kita duduk qada dah tak apa. Jadi kena faham betul lah. Hak mana hak orang panggil hak penting, hak mana hak kita kata kurang penting. Penting juga. Ni puasa tarawih ni bukan kata tak penting. Tapi hak lebih pentingnya hak benda wajib. Ni. Jadi kalau kita kata boleh qada nak tarawih, tak nak tarawih ni dekat ada semaya tak qada lagi. Tengok. Qada saat ni tu hak wajib bersegera ke? Hak tak wajib bersegera. Kalau kata qada saat ni tu tak wajib bersegera sebab kita tinggal sebab uzur syar'i, tu tak apa boleh kira. Ibarat kata kita ada buta tapi belum sampai waktu. Tak apa. Nak bersedekah pun boleh lah.
Ni kita butuh sampai waktu. Dak, umpuk letak duit 1,000 pembangunan pondok umpamanya. Kita dak butuh orang duk minta tutup hotel tak bayar-bayar. Tu orang panggil tak kena letak tepat. Ni, hak orang panggil duk sedekah sumbang itu sunat. Hak menyelesaikan hotel sedekah sampai waktu tu wajib. Tak kena tak tepat itulah hak syarat tak suka. Ni. Sesat situ rasa tak ada Datuk soalan tu. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana rabbana zidna ilma wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.